akan dikendalikan oleh Dr. Roslan Abdul Rahim, iaitu Dekan Pusat Bahasa dan Pengajian Asasi. InsyaAllah Dr. Roslan Abdul Rahim akan mengendalikan solat kuliah duha. InsyaAllah selepas ini akan kepada solat tadabbur ayat Quran. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang berbahagia dan yang dimuliakan Tan Sri Profesor Dr. Nurdin bin Kardi, Naib Chancellor Universiti Sultan Hasan Shah, rekan-rekan hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk, taufik, hidayah, perlindungan dan pemeliharaan Dia bagi kita dengan menjauhkan kita dari sebarang kebarangkalian, terutama daripada jangkitan COVID-19. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terus melindungi kita dan memberkati kita di bulan yang penuh dengan kesucian, keberkahan dan maghfirah. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas yang berbunyi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailah min Ramadan wa yudarisuhul Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min rihil mursalah. Yang bermaksud bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW dia sangat lembut, atau dia orang manusia yang paling lembut. Akan tetapi khusus di pada bulan Ramadan ini, dia adalah manusia yang paling lembut, lebih lembut daripada angin yang meniup sepoi-sepoi. Selain itu juga, selama di bulan Ramadan, Nabi senantiasa didatangi setiap malam oleh malaikat Jibril untuk bertadarus, yaitu mengulang kaji Al-Quran. Sesi pagi ini merupakan sesi tadarus kita bersama. Jadi ini bukan kuliah, bukan khutbah, bukan ceramah, tapi hanya merupakan suatu tazkirah, suatu diskurs, suatu tadarus yang bersifat tadabburul Quran atau tadabburul Islam. Hadirin yang berbahagia, Ibnu Umar radhiyallahu an berkata begini, dan ini sangat penting sekali buat kita.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bunyal Islam ala khams." Islam itu dibina atas 5 perkara. La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yaitu yang pertama, bahawasanya kita mengambil kesaksian bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah Rasulnya. Wa iqamis salah, dan didirikannya solat. Solat itu perlu didirikan. Wa itaiz zakat, dan kita mengeluarkan zakat. Wal hajj, dan hajj. Wasami Ramadan, dan saum Ramadan. Apa yang sangat penting buat kita dalam hadis ini adalah kata-kata bunyal Islam. Dibinanya, dibentuknya, dibangunkannya Islam itu atas 5 perkara. Kalau dalam bahasa kita, you make it or you break it. Islam itu tidak jadi kalau kita tak bina yang 5 perkara ini. Sama ada Islam itu sebagai suatu institusi atau Islam itu dalam diri kita. Pembangunan Islam dalam diri kita terutama harus melengkapi 5 perkara ini. Maka saum Ramadan antara salah satunya, dan itu sangat penting sekali. Dan ini diinstitusikan atau diwajibkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kita semua sudah biasa dengan terjemahan ini. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kamu puasa itu sebagaimana puasa telah diwajibkan sebelumnya kepada orang-orang terdahulu, agar kamu bertakwa. Sebut saja bulan Ramadan, ada tanggapan umum pada kebiasaannya bahawa berpuasa itu adalah untuk menciptakan suasana solidariti atau empati bersama orang-orang yang tidak mampu, agar kita dapat menciptakan suasana kebersamaan di dalam merasakan kelaparan dan dahaga. Hakikatnya ini kurang tepat. Tujuan utama daripada puasa bukan untuk merasakan lapar dan dahaga. Tujuan puasa yang paling utama bukan untuk menciptakan solidariti atau empati terhadap orang-orang yang lapar. Kerana apa? Pertama, di zaman Rasulullah SAW ketika puasa itu diwahyukan, diwajibkan, yang diwajibkan berpuasa iaitu Nabi dengan para sahabat, semua orang-orang miskin, semua orang-orang yang sudah biasa melalui kelaparan. Bahkan Nabi sendiri SAW diriwayatkan sering mengikat perutnya dengan batu untuk menahan lapar kerana tidak cukup makan. Berarti Nabi dan para sahabat dah biasa lapar. Jadi kalau sudah biasa lapar, untuk apa diwajibkan berpuasa supaya lapar lagi? It doesn't make sense. Itu yang pertama. Jadi tujuan puasa untuk menahan lapar itu bukan isu dia di dalam Al-Quran. Yang kedua, saya berpendapat bahawa di dalam puasa ini pasti ada rahsia dia. Ada sesuatu yang tersirat dan tersembunyi. Kerana apa? Beyond atau terlepas daripada menahan lapar dan dahaga itu adalah suatu kepentingan yang mana kepentingan itu telah Allah perintah atau institusikan sejak zaman Nabi-Nabi sebelumnya. Jadi bukan Muhammad saja, tapi dari Nabi sebelumnya. Contoh misalnya kata, dan ini juga diterapkan di dalam semua agama dunia hari ini yang kita kenal. Sebagai contoh, agama Hindu berpuasa kerana untuk mencapai moksanya.
agama Buddhis, orang-orang Buddhis, agama Buddha berpuasa untuk mencapai nirwana. Orang-orang Yahudi berpuasa pada Yom Kippur itu untuk membersihkan dirinya daripada segala dosa dan kejahatan. Bahkan Nabi tempat terpengaruh dengan puasa Yom Kippur. Pertama kali Nabi berhijrah dari Makkah ke Madinah. Sebab itulah puasa 10 Ashura itu diwajibkan. Kerana orang-orang Yahudi berpuasa pada Yom Kippur, iaitu pada 10 hari bulan Tashri, iaitu bulan pertama dalam kalender Yahudi. Orang-orang Kristian berpuasa pada masa Lent. Jadi kita orang-orang Islam diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi di situ kita lihat rentetan tradisi berpuasa itu yang sangat penting. Apa rahsia dia? Yang ketiga, dalam ayat yang sama yang tadi saya bacakan, tujuan puasa adalah bertakwa. Dalam ayat tadi, yang mana Allah menginstitusikan lapar dan dahaga, tapi pada masa yang sama ada konsep takwa, berarti di situ ada dimensi mystical, the mystical dimension. Nah, ini yang perlu kita kupas, yang perlu kita unpack, the mystical dimension of solah. Jadi di situ ada istilah immediacy. Kalau kita lihat dari segi mystical dimension, ada istilah immediacy, yaitu kelangsungan, kedekatan hubungan atau kontak langsung antara hamba dengan Tuhannya. Kita bertanya, kenapa itu perlu? Kenapakah kita mystical dimension itu memerlukan kita, mengarahkan kita untuk berhubungan langsung dengan Tuhan melalui puasa? Kerana Tuhan dengan kita tidak sama. Allah sifat dia immaterial, kita material. Allah sifatnya incorporeal, kita corporeal. Dalam arti kata, kita punya roh dan jasad. Allah sifatnya spiritual, rohani. Badan kita tidak boleh sampai kepada Tuhan. Yang boleh sampai kepada Tuhan adalah roh kita, rohani kita, spiritualitas kita. Itulah yang cuba dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak zaman dulu sampai hari ini. The mystical dimension of fasting that allows us to get close to God and experience the immediacy, kelangsungan. Nah, kenapa ini penting? Sebab kadang-kadang kita lupa, seperti yang berbahagia Tan Sri telah berkhutbahkan pada kuliah tadi, Tuhan di Padang itu diisi dalam hati itu. Kita kerap kali kita tidak sadar Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Wa aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat. Tetapi kedekatan Allah ini tidak kita rasakan. Puasa itu tujuannya. Kemana arah tujuan saya ni? Dalam pembukaan yang begitu general sekali, saya nak membawa kepada apa yang tadi Tan Sri sebut sebagai akhlak. Akhlak kita. Puasa sebagai suatu mekanisme, puasa sebagai suatu platform untuk kita menegakkan akhlak kita. Kenapa penting? Kenapa begitu penting? Rasulullah SAW bersabda begini, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja, itu di dalam bahasa Arab. Kalau kita pakai innama, itu disebut adatul hasr, pembatasan. Jadi apabila Rasulullah menggunakan innama, hanya saja, mana tak ada lain, tidak ada lain keutamaan. Bu'ithtu, aku ini diutus, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak kita. Kita bertanya, bukankah ajaran atau agama yang Nabi bawa dia besar, dia sangat kompleks, tapi kenapa Nabi bataskan dengan akhlak? Di sinilah hubungan asosiasi akhlak dengan agama itu sendiri. Tanpa akhlak tidak ada agama, tanpa akhlak tidak ada Islam,
Tanpa akhlak tidak ada tauhid. Atau sebaliknya, tanpa kita bertauhid kepada Allah, tanpa kita menciptakan hubungan kita dengan Allah secara langsung, kita tidak mempunyai akhlak yang murni. Jiwa Rasulullah SAW itu merangkum banyak akhlak mulia. Sebagai contoh, Ibn Qayyim menyatakan Nabi SAW memadukan takwa kepada Allah dengan sifat-sifat luhur. Jadi takwa mesti sejalan dengan akhlakul karimah. Kalau tadi Tan Sri sebut akhlak, mesti berganding bau dengan tiadanya kesombongan. Takwa mesti hubungnya dengan tiadanya keraguan. Takwa mesti dihubungkan dengan ketiadaan sifat-sifat yang membawa kita kepada kerugian dan kebinasaan. Itu sangat penting. Dalam arti kata, kalau kita berpuasa tetapi kita masih serentak di dalam kondisi berpuasa, bersifat tidak amanah, tidak memikul atau mempertahankan amanah, kita tidak menjaga integriti kita, itu berarti kita tak ada ketakwaan. Kalau tidak ada ketakwaan, berarti puasa kita tidak ada. Itulah yang Nabi kata, Allah tidak berhajat kepada kelaparan atau dahaga kita. Puasanya kita itu Allah tidak berhajat, hanya sekadar menahan nafsu dan menahan lapar dan dahaga. Yang Allah pentingkan adalah ketakwaan kita. Ketakwaan dapat memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun akhlak yang mulia, dia memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, itu gandingan dia. Takwa adalah hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara akhlak adalah hubungan horizontal kita dengan sesama manusia. Jadi, oleh kerana itu, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia dapat melahirkan cinta kita kepada Allah. Sedangkan akhlak mulia kita, kita mendapat kecintaan daripada sesama manusia. Kalau kita baik, semua orang suka. Kalau kita jahat, kita dibenci orang senantiasa. Siti Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat, bagaimanakah akhlak Nabi itu? Maka beliau menjawab, very simple, Al-Quran. Akhlak itu adalah Al-Quran Rasulullah. Kerana wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya Nabi itu di atas akhlak yang sangat mulia, yang sangat karim, yaitu hanya dengan berpandukan kepada Allah SWT. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah mengajarkan kepada kita mengambil kesempatan di bulan Ramadan ini yang penuh barakah dan yang penuh maghfirah untuk kita mengintrospeksi diri, self introspection. Kalau dalam bahasa glamournya kita ini muhasabah. Marilah kita sama-sama kembali kepada idea akhlak tadi, akhlak, idea integrity, idea kerendahan hati tanpa kesombongan. Yang paling penting sekali saya minta kepada diri saya dan anda semua, bahwa di bulan puasa ini kita senantiasa menghidupkan kesedaran kita terhadap Allah melalui konsep Islam, apa yang kita sebut sebagai ihsan. Itu kesudahan sharing saya pagi ini, yaitu ihsan. Ma huwal ihsan? Nabi ditanya oleh para malaikat pada malaikat Jibril. Nabi kata, tidaklah yang ditanya itu lebih baik daripada yang bertanya. Maka malaikat jawab begini, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau mengabdikan dirimu, engkau menyembah Tuhanmu
seolah-olah engkau melihatnya. You boleh bayangkan bagaimana kita bekerja, bagaimana kita beramal dengan kesadaran Allah melihat kita atau kita melihat Allah. Tan Sri lewat aja dah ketakutan kan? Kalau Tan Sri lewat, Prof Wan lewat, dia semua ketakutan. Allah di depan mata kita tak takut. Ya tidak? Padahal Allah di depan mata. Allah berada lebih dekat daripada hurat leher kita. Kita tak ada ketakutan tu. Kerana kita tak ada ketakutan itulah kita tidak dapat menghidupkan ciri takwa, iaitu kita melaungkan Quran. Kita hafal Quran 30 juzuk. Kita solat tarawih tiap malam. Berjela-jela berpanjang-panjang ayat. Tetapi kita lupa ayat yang Allah sendiri mengatakan. Faiza quri'al apa tu? Cuba Ustaz bantu saya. Apabila Al-Quran itu dibaca, gemetar jiwa dia. Siapa boleh bantu saya? Saya dah terlupa sedikit sebab Tan Sri duduk depan saya, jadi saya terlupa. Siapa ingat? Bantu saya. Apabila Al-Quran itu dibaca, gemetar jiwa dia. What is it? Pagi ini semua nak tadabbur Quran tapi terlupa Quran. Siapa boleh bantu saya? Nobody. Okey, ayat itu mengatakan orang yang beriman dan orang yang bertakwa itu adalah mereka apabila Al-Quran itu dibaca, gemetar jiwa dia takut. Itulah yang harus kita hidupkan. Jadi oleh kerana itu, marilah kita sama-sama mengevaluasi kembali behavior kita, tingkah laku kita, sikap kita terhadap sesama kita yang lalu dilupakan. Kita buat lembaran baru, bukan lembaran baru dalam Ramadan ini. Kalau ada dosa-dosa yang lalu, kita minta ampun, kita lupakan. Kita buka lembaran baru dalam hubungan sesama kita, terutama di USAS ini. Mudah-mudahan dengan cara begitu kita mendapat redha dan petunjuk dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bersikap generous, bersifat pemberi, generous, sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kita. Dan marilah kita sama-sama di dalam puasa ini menahan diri kita daripada kemarahan, daripada bersifat egotistik, daripada bersifat arrogance atau kesombongan seperti yang tadi sebutkan. Marilah kita sama-sama menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sikap rendah diri kita. Marilah kita sama-sama bersifat polite, berbudi bahasa. Marilah kita sama-sama menghidupkan sifat kindness, kebaikan itu, dan forgiveness kepada yang lain. Oleh kerana itu, hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan penyampaian atau tazkirah kita, diskurs kita pada begini yang ringan ini dapat mendatangkan pelajaran untuk diri saya terutama dan untuk diri kita semua, dan semoga Allah menerima semua amal ibadat puasa kita pada hari ini, pada hari sebelumnya dan seterusnya hingga akhir Ramadan. InsyaAllah, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Roslan Abdul Rahim atas penyampaian ilmu yang sangat hebat tadi, insyaAllah. Jadi insyaAllah seterusnya kita akan pergi kepada solat tadabbur ayat Quran. Jadi diminta kepada semua kaki tangan, kepada kita semua untuk bersama-sama mengambil Al-Quran, ataupun sekiranya ada Al-Quran di aplikasi telefon masing-masing, boleh lihat di skrin telefon masing-masing. InsyaAllah kita akan bersama-sama mentadabbur, seterusnya membaca ayat Al-Quran yang bakal disampaikan oleh Dr. Muhammad Zulfahmi bin Muhammad, Ketua Jabatan Usuluddin Fakulti Pengajian Islam.
Maka dengan segala hormat yang dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya bagi Tan Sri, rakan-rakan ahli masjid dan seluruh muslimin muslimat. Okey, jadi saya nak sama juga sebenarnya sharing session dengan sama seperti apa yang disebut oleh rakan saya Dr. Roslan tadi. Cuma bezanya saya nak mengajak tuan-tuan untuk bersama-sama dengan saya membaca Al-Quran, dan kita lihat terjemahan, seterusnya kita cuba mengeksplorasi. Okey. Okey, saya akan tuan-tuan akan menemani saya membaca Al-Quran pada pagi ini, dan saya akan bersama-sama dengan tuan-tuan selepas daripada itu untuk melihat terjemahan dan seterusnya, tadabbur ataupun eksplorasi makna-makna yang terkandung dalam ayat yang kita akan bacakan pada pagi ini. Baik, kalau sahabat-sahabat semua ada Al-Quran di tangan, barangkali dalam telefon dan sebagainya, mari kita sama-sama buka surah Ali Imran. Ali Imran ayat 55. Surah Ali Imran ayat 55. InsyaAllah kita akan cuba baca sehingga ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. Ayo sama-sama. Saya baca dan tuan-tuan ulang Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين.
ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Saya rasa memadai.
Saya akan kongsikan barangkali terjemahan dan saya akan terangkan satu persatu makna di sebalik ayat-ayat yang telah kita bacakan sebentar tadi. Terlihat dalam ayat yang ke-55. Sebelum itu, kenapa saya pilih surah Ali Imran? Kerana berdasarkan apa yang telah disentuh oleh Yang Berbahagia Naib Chancellor pada pagi tadi, saya tertarik dengan sikap sombong yang barangkali setiap daripada kita ada. Dan apa yang saya pilih surah Ali Imran ini adalah berkaitan dengan kesombongan sebahagian daripada ahli kitab untuk menerima kebenaran Al-Quran. Begitu juga dengan surah Ali Imran ini. Kenapa saya pilih? Ialah kerana Ali Imran ini menceritakan mengenai kisah perihal komuniti Kristian Najran yang berada yang selalu datang ke Madinah. Nasrani Najran ini datang daripada Yaman, dan mereka ini selalu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhujah mengenai kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengenai ketuhanan Tuhan yang disembah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat ayat 55, tuan-tuan. Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Maksud dia apabila Allah Taala berkata, wahai Isa, aku mematikan kamu dan aku mengangkat kamu di sisiku, sedangkan aku menyucikan kamu daripada segala apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir mengenai perihal diri. Pelbagai kisah, pelbagai sisi gelap yang telah diterangkan mengenai pribadi Nabi Isa alaihi salam. Dan seterusnya, waja'alul ladzina tabauka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan aku jadikan orang yang mengikut kamu hai Isa alaihi salam terselamat daripada mereka yang kafir, mereka yang menuduh kamu bukan pada hari kiamat. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepada akulah kamu akan dikembalikan. Fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun, nescaya aku akan hukumi mereka, aku akan mengadili mereka dengan apa yang mereka pertikaikan. Sebenarnya mengenai pertikaian ketuhanan Nabi Isa AS ini telah pun wujud di akhir-akhir sebelum ketiadaan, sebelum diangkatnya Nabi Isa AS. Dan ianya menjadi kemuncak setelah seorang yang datang daripada selatan yang kita kenal sebagai Paul. Beliau merupakan Yahudi Tarsus yang mendakwa dakwaan yang aneh dan ganjil. Dan hal ini sedikit sebanyak telah pun mempengaruhi masyarakat yang ada pada ketika itu. Lalu mereka menetapkan bahawa Nabi Isa ini mempunyai unsur-unsur ketuhanan. Jadi di sini Allah Taala mengangkat Nabi Isa alaihissalam dan membersihkan baginda dan juga hawariyin di kalangan pengikut baginda daripada apa yang dituhmahkan itu. Dan pada satu ketika nanti Allah Ta'ala akan mengadili, menghukumi apa yang mereka pertikaikan ini. Lalu seterusnya dalam ayat yang berikutnya, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Orang-orang kafir itu mereka akan diazab dengan azab yang syadid fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Manakala orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh ini, mereka akan dibalas dengan pahala yang mereka lakukan, dan Allah tidak suka sesekali orang-orang yang zalim. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim. Demikianlah aku bacakan kamu hai Muhammad kisah-kisah, cerita-cerita, bukti-bukti supaya engkau dan kaum kau beringat akan apa yang telah berlaku. Inna mathala Isa 'inda Allah kamathali Adam. Allah sambung dalam ayat yang 59, sesungguhnya perumpamaan Isa itu sama seperti perumpamaan Nabi Adam. Khalaqahu min turab. Bahkan keajaiban itu lebih berlaku hebat kepada Nabi Adam, di mana Nabi Adam ini dicipta daripada turab. Summa qala lahu kun fayakun.
Kemudian Allah Ta'ala mengatakan kun, maka jadilah dia. Ayat ini mempunyai asbabun nuzulnya. Diceritakan dalam beberapa riwayat mengatakan bahawa sekali lagi Nasrani Najran bertanyakan mengenai Nabi sallallahu berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenai perihal Nabi Isa alaihissalam. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tinggalkan aku dan bermalamlah di sini. Barangkali besok akan Tuhanku tunjukkan sesuatu. Itu dalam riwayat lain. Manakala riwayat yang lain juga menyebut kisah yang sama, cuma kali ini sekelompok Nasrani Najran melakukan provokasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon masa untuk menjawab. Dan pada ketika itulah ayat ini diturunkan. Mereka mengatakan dalam riwayat yang lain mengatakan bahawa Nabi Isa alaihissalam ini mampu menghidupkan orang yang mati, mampu mengetahui apa yang ada di rumah dalam keadaan dia tidak berada di situ. Okey, mampu menghidupkan burung-burung yang telah pun dimatikan dan sebagainya. Jadi hal ini dilontarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah ayat ini. Baik. Al-haq min rabbika fala takun minal mumtarin. Allah katakan bahawa hak, kebenaran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu dia berkenaan dengan mukjizat. Ya, mukjizat ini adalah satu, kalau kita belajar dalam disiplin akidah, kita akan tahu mukjizat ini adalah amr khariq lil adah, perkara yang mencari adat, perkara yang luar kebiasaan. Itu biasa kita dengar. Tetapi kadang-kadang apa yang kita jarang dengar ialah mukjizat itu datang dengan keadaan kaum itu. Dengan keadaan kaum itu. Misalnya Nabi Isa alaihissalam didatangkan mukjizat di mana Nabi Isa alaihissalam itu mampu menghidupkan orang yang telah mati. Berdasarkan beberapa pemerhatian mengatakan bahawa di zaman Nabi Isa alaihissalam, pada ketika di mana tamadun Rom, teknologi Rom dan juga Greek mendominasi pada ketika itu, terutamanya dalam bidang perubatan dan sebagainya. Dan ketika itulah datangnya mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Dia mampu menghidupkan orang yang telah mati, sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh mana-mana teknologi pada ketika itu. Begitu juga dengan Al-Quran. Ia didatangkan pada keadaan kaum Arab yang hidup dalam penggunaan bahasa Arab yang mencapai tahap yang tinggi dan bermutu. Bahkan mereka, masyarakat Arab pada ketika itu, bertanding mencari sastrawan-sastrawan yang terpilih di pasar-pasar seperti pasar Ukas di Mekah dan sebagainya. Dengan arti kata yang lain, pencapaian bahasa balaghah Arab pada ketika itu telah pun mencapai satu tahap yang tinggi. Dan pada ketika itulah Al-Quran diturunkan, dan Al-Quran diturunkan pula ke atas seorang yang dianggap sebagai buta huruf dan tidak tahu membaca apatah lagi menulis. Ini mukjizat. Ini mukjizat. Kalau kita lihat, kalau lebih daripada ini, Nabi Musa alaihissalam, di mana tongkatnya dapat memecahkan batu, keluar mengalir air daripada batu tersebut. Daripada tongkat itu dapat memusnahkan tali-tali yang dilihat seperti ular. Kenapa? Pada ketika itu, di zaman itu, penggunaan ilmu sihir telah pun mencapai tahap yang tersendiri. Dapat dilihat hari ini bagaimana inskripsi daripada Mesir Purba menunjukkan perkara ini memang benar berlaku. Dan pada ketika di mana Fir'aun itu menempatkan ahli sihir di tempat yang tertinggi dan dianggap sebagai bangsawan. Dan pada ketika itulah mukjizat Nabi Musa alaihissalam datang dalam bentuk yang sedemikian.
Kita sambung. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum. Allah katakan, sekiranya mereka masih lagi berhujjah, sekiranya mereka masih lagi ragu-ragu dengan apa yang ditunjukkan ini, maka panggillah mereka, jemputlah mereka. Nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil. Panggil mereka, jemput anak-anak mereka, jemput isteri-isteri mereka, bahkan jemput mereka itu sendiri. Datang sumpah laknat siapa di antara kamu yang benar, maka rahmat Allah ke atas mereka. Siapa yang berdusta, maka laknat Allah ke atas mereka. Ayat ini mempunyai asbabun nuzul. Kisah yang hampir sama seperti apa yang saya sebut sudah tadi. Sekali lagi adalah komuniti masyarakat Kristen Najran. Macam saya kata awal tadi, mereka ni sering datang ke Madinah berhujah dengan Nabi, berani. Tapi kan Nabi ni, Nabi SAW ni tak menerima dengan hati yang terbuka, terima dengan tangan yang terbuka tetamu yang datang daripada jauh dan sebagainya. Dan kebiasaannya apabila hujah ini berlaku, Nabi akan jawab. Nabi akan jawab. Nabi akan jawab. Sehingga mana diceritakan dalam riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir, sehingga mana Kristen Najran ini tidak mampu lagi berhujah, ya, sesama mereka berbisik, kalau begitu ayo kita ajak Muhammad bersumpah. Okey. Dalam masa yang sama, kawan-kawan dia pun berbisik sama. Ya, kawan dia bisik kata apa? Kalau kita ajak dia bersumpah, sekiranya Muhammad ni benar seorang Nabi, maka laknat Allah Ta'ala kepada kita. Jadi mereka batalkan niat mereka untuk perkara tersebut. Saya nak tumpukan, saya nak ajak kawan-kawan semua lihat di sini bagaimana Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita kebenaran yang ada di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mana Allah Ta'ala sendiri yang bagi tahu kepada Nabi Muhammad, ajak mereka ini jemput ahli keluarga mereka. Jadi di sini ada melibatkan anak-anak dan juga isteri-isteri. Ini menunjukkan bagaimana komuniti yang ada pada ketika itu, mereka tak bimbangkan mengenai diri mereka. Diri mereka adalah nothing, tidak ada apa-apa. Tetapi apabila dilibatkan anak-anak, dilibatkan isteri-isteri mereka, itu adalah satu perkara yang berbeza. Nampak kan? Jadi seolah-olah yang Allah katakan bahawa baik ajak mereka bersumpah laknat, tetapi jangan sekadar diri mereka. Ajak anak-anak mereka, bawa isteri-isteri mereka, diri mereka sendiri bersumpah. Siapa di antara kita berdua yang melakukan ataupun yang katakan ajaran di antara kita berdua ni Islam yang tak betul, maka laknat Allah ke atas diri kami. Perkara ini tidak bersabut, dan orang Nasrani ini pulang kembali ke tanah air mereka, dan mereka pulang dengan kesombongan, dan mereka masih lagi tidak beriman. Kemudian dalam seterusnya ayat yang menyatakan bahawa inna hadza lahul qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahul azizul hakim. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar. Kisah yang benar. Apa yang dikongsikan kepada kita pada hari ini adalah kisah yang benar-benar berlaku. Yang benar-benar berlaku. Yang dikongsikan dalam Al-Quran yang berusia 1400 tahun yang lalu. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Barang sesiapa daripada mereka yang berpaling, yang enggan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha mengetahui akan sesiapa yang buat kerosakan. Seterusnya saya nak menyebutkan bahawa setelah mana kita lihat warna-warni pertelingkahan perdebatan di antara Nabi SAW dan komuniti masyarakat Najran ini berlaku, dan akhirnya mereka ini deadlock. Akhirnya mereka ini tak terhujah. Akhirnya sehingga kan nak diajak bersumpah pun mereka enggan. Tak
mengapalah dalam ayat yang ke-63 Allah kata apa? Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Wahai Muhammad, nampak tak? Ini sikap Islam. Walaupun mereka datang dengan pelbagai hujah yang bukan-bukan, mereka datang provok barangkali kepada Nabi SAW. Akhirnya dalam ayat yang ke-64 Allah katakan, wahai Muhammad, katakan kepada ahli kitab, ta'alau, jum, mari, ayuh, ila kalimatin sawa, satu slogan, satu syiar, satu kalimat, bainana wa bainakum, yang sama di antara kita berdua, yang tidak ada perbezaan di antara awak dan juga saya. Apa dia? Allah na'budu illallah, jangan kita sembah selain daripada Allah, wala nusyrika bihi syai'a, jangan kita mensyirikkan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu slogan. Inilah yang dipanggil sebagai Hanif, dinun hanifun, yang telah pun diwarisi sejak daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan selain daripada itu jangan di antara kita yang menjadikan sesama kita arbaban, rahib, pendeta, orang yang diagung-agungkan, rabbi dan sebagainya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada ayat ini jelas kepada kita bagaimana ia ditujukan khas untuk komuniti ini. Bahkan secara tidak langsung juga merujuk kepada masyarakat Yahudi. Masyarakat Yahudi mula berpuak-puak ini selepas kematian Nabi Harun alaihissalam. Dan uniknya perkara ini kita boleh lihat dalam Bible. Dan uniknya lagi ialah Bible itu hari ini, terutama dalam Old Testament, menunjukkan sifat elemen permusuhan di antara pengikut Nabi Harun dan juga Nabi Musa alaihissalam. Okey. Misalnya dalam Old Testament menyebut mengenai anak patung lembu itu dibuat oleh Nabi Harun alaihissalam, dicipta dengan tangan Nabi Harun alaihissalam. Apabila kajian dilakukan, rupanya menyebab didapati bahawa chapter itu digubah ataupun dipindah oleh pengikut Nabi Musa yang terseleweng selepas daripada itu. Pengikut Nabi Musa alaihissalam yang bergaduh dengan Aaronite, dipanggil Aaronite, pengikut Nabi Harun alaihissalam. Dia ada berpecah-pecah macam tu. Dan yang menariknya, apabila dia berpecah, mereka ini mengikut pendeta masing-masing. Benda ini berlaku sehinggalah zaman Nabi Daud alaihissalam. Okey. Jadi berterusanlah kesesatan ini. Begitu juga dengan Masihi ataupun ajaran Nasrani hari ini. Ya. Mereka berpuak-puak berdasarkan pendeta mereka. Yang inilah yang Allah Taala katakan, ayuh kembali kepada asal. Dalam agama yang Allah Taala turunkan kepada kita hari ini, tidak ada konsep ini. Dia hanya ada Allah yang satu, dia tidak ada syirik, dan tidak ada pula pendewaan kepada mana-mana pendeta. Tidak ada pendewaan kepada mana-mana rabbi dan sebagainya. Okey? Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Sekiranya Allah kata, Allah ajak, wahai Muhammad, jom kita ajak kawan-kawan kita tu daripada Najran, daripada ahli kitab yang lain, kembali kepada satu slogan. Allah Ta'ala tutup. Sekiranya mereka ini enggan, mereka ini berpaling, cukup katakan kepada mereka, bi anna muslimun, kami orang yang tunduk, kami orang yang tunduk, orang yang patuh, iaitu orang Islam. Dan ayat terakhir, ya alal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di. Wahai ahli kitab, kenapa Allah tanya, kenapa agak-agaknya kamu masih lagi berhujjah, masih lagi bercakap-cakap, masih lagi mempertikaikan mengenai perihal Nabi Ibrahim alaihissalam, mengenai apa yang diturunkan dalam Taurat dan juga Injil.
Afala ta'qilun. Allah sentuh. Kalau dilihat secara logik, tak mungkin Nabi SAW dapat mengeluarkan ayat yang macam ini. Ayat yang ringkas tetapi mempunyai perbahasan yang cukup panjang. Allah kata apa? Wahai ahli kitab, kenapa agaknya kamu masih lagi mempertikaikan mengenai Nabi Ibrahim AS? Sama juga pada hari ini sehingga hari ini. Orang-orang Yahudi masih lagi mendakwa bahawa Nabi Ibrahim itu adalah Nabi mereka. Dan begitu juga orang Nasrani masih lagi menganggap Nabi mereka. Masih lagi menganggap Nabi mereka secara eksklusif, tidak bersedia untuk dikongsi. Sedangkan Nabi Ibrahim inilah yang membawa ajaran yang dipanggil sebagai dinul hanif, yang macam saya sebut tadi, agama yang hanif, agama tauhid. Masih lagi nak mempertikaikan perkara ini. Okey, baik. Wa ma unzila at-taurat wal injil illa min ba'dih. Ya. Afala ta'qilun. Dan adakah mereka ini tidak berfikir? Adakah mereka ini kurang akalnya? Adakah mereka ini enggan berfikir? Ta'qilun. Ayat berkenaan dengan ta'qilun, tafakkurun. Ayat berkenaan dengan pemikiran dalam Al-Quran menyebut lebih daripada 100 kali. Lebih 100 kali Allah Ta'ala menyebut mengenai pemikiran. Barangkali ini yang terakhir saya nak sentuh kongsi sikit. Sebab itu saya tutup ayat ini dengan ayat 65, afala ta'qilun. Satu benda yang membezakan manusia dan juga ciptaan yang lain ialah akal fikiran. Sejak daripada dahulu sehingga hari ini, kita masih lagi mencari dan terfikir akan kebenaran, sedangkan kebenaran itu berada di hadapan mata. Dalam kes ini, apa yang berlaku kepada Nasrani dan juga Yahudi. Walaupun Allah Ta'ala mengurniakan mereka akal fikiran, tetapi malangnya mereka gunakan. Cuma barangkali pemikiran mereka masih lagi diselaputi dengan kesombongan. Pemikiran mereka masih lagi diluputi dengan kebongkakan, ego dan sebagainya. Karena itu Allah Ta'ala dalam Al-Quran berkali-kali menyebut berkenaan dengan pemikiran. Tak guna kalau kita bijaksana, cerdik, tetapi diri kita itu sendiri sombong. Kita tak boleh ditegur dan sebagainya. Kita tidak boleh nak buat, kita tak takut nak buat kesilapan. Sedangkan dunia hari ini dibina di atas kesilapan. Dunia hari ini dibina dengan atas kesilapan. Dan di atas kesilapan itulah bagaimana Nusantara ini satu ketika dahulu pernah menjadi satu tempat yang sangat penting di mata orang barat. Bahkan masyarakat Nusantara inilah dengan kesilapan dan terus berfikir, masyarakat Nusantara adalah bangsa yang pertama berjaya berlayar daripada sini sehingga ke benua Afrika menggunakan sampan ribu tahun sebelum masyarakat menggunakan teknologi sampan. Sehingga kan dikatakan etnik Malagasy itu berasal separahnya daripada Asia Tenggara. Di Madagaskar hari ini sebahagian yang mengatakan begitu. Di atas kesilapan itulah dan berterusannya kita berfikir bagaimana penjajah kita pada suatu ketika dahulu menggunakan kepakaran masyarakat kita untuk membantu mereka mengeksplorasi lautan. Seperti apa yang berlaku kepada satu kisah yang saya percaya sebagian daripada kita biasa dengar berkenaan dengan Panglima Hitam. Hari ini kalau kita lihat sejarah maritim, sinonimnya dengan seorang yang bernama Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan adalah Portugis explorer, penjelajah Portugis yang datang ke Melaka pada tahun 1511 Masihi. Pada ketika Melaka itu ditawan oleh Portugis. Dan faktanya orang Melayu pada ketika itu
dijadikan, selain dijadikan tawanan, dan ada dijadikan sebagai hamba. Dan dalam ramai-ramai itu, Ferdinand Magellan nampaknya tertarik dengan seorang pemuda Melayu yang katanya berasal daripada Terengganu, yang digelar sebagai Panglima Hitam. Jadi Panglima Hitam ini dijadikan sebagai peneman, penunjuk jalan bagi Ferdinand Magellan membuka pasaran Portugis sekitar Asia Tenggara. Nak dijadikan cerita, Ferdinand Magellan adalah orang yang pertama berjaya menjelajah lautan dunia ini. Tetapi apa yang kita tak tahu hari ini ialah yang membantu Ferdinand Magellan itu adalah Panglima Hitam yang berasal daripada Nusantara. Kita lihat bagaimana daripada kesilapan tetapi terus nak berfikir, itu menjadikan kita suatu ketika dahulu yang berjaya. Pokok pangkalnya ialah jangan terus mengalah untuk berfikir. Walaupun kita satu hari nanti kita akan gagal, tetapi tak mungkin kegagalan itu akan berterusan. Sekiranya kita masih mempunyai daya fikiran, daya azam yang tinggi, kita akan berjaya suatu ketika nanti. Itu kisah Panglima Hitam, okey, yang masih diperdebatkan berkenaan dengan bagaimana agamanya. Dikatakan Panglima Hitam ini dikristiankan apabila Ferdinand Magellan sampai di pelabuhan Sepanyol. Katanya atas sebab keselamatan dan sebagainya. Dan apabila di perairan Cebu, Filipina hari ini, berlaku peperangan di antara tribes orang asli di Filipina dan juga pedagang Portugis ini, dan Ferdinand Magellan mati. Dan Panglima Hitam ini pulang ke Melaka. Dikatakan beliau kembali kepada Islam. Itu kisah kena dengan kisah di kalangan masyarakat Nusantara. Saya nak sebut alangkah baiknya masyarakat Yahudi, masyarakat Nasrani menggunakan gaya keupayaan pemikiran ini, sebaiknya dalam berfikir, dan tidak pula ada kesombongan dan keegoan dalam diri mereka. Jadi itulah, selagi ada sombong, selagi ada bongkak, selagi itulah kita susah nak mendapat kebenaran. Walaupun kita bijak macam mana pun, walaupun kita cerdas pemikiran tinggi mana pun, kerana ada satu sikap sombong dan tak mahu menerima kesalahan, enggan menerima teguran, enggan duduk di bawah, kita akan gagal. Jadi rakan-rakan, saya pula jadi tazkirah Dr. Ruslan. Okey. Jadi barangkali itulah sebahagian daripada perkongsian saya pada pagi ini. Jadi hari ini hari yang ke-9, alhamdulillah kita dah hampir ke 10 malam ni malam ke-10, dan kita ucapkan tahniah kepada diri kita kerana kita berjaya mengharungi hari ke-9 hari ini. Alhamdulillah, semoga saya doakan hari-hari yang baki akan menjadikan kita menjadi orang yang lebih beriman dan bertakwa, dan supaya universiti kita ini menjadi universiti yang hebat, bukan saja di Malaysia, bahkan harum namanya di persada antarabangsa, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.